Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umairah. Okay, selamat sejahtera. Pada kali ini Cikgu Umairah akan membincangkan bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Jadi kita akan belajar subtopik 5.1 iaitu rangkaian. Dengan standard pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Untuk video kali ini kita akan lihat atau kita akan belajar untuk menyelesaikan soalan penyelesaian masalah tentang melukis pokok dan subgraf. Kita lihat contoh 13 di dalam buku teks Matematika SSM tingkatan 4 muka surat 141. Raja di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Jadi, kita highlightkan di sini jumlah nilai pemberat yang minimum. Jadi saya ada tips di sini. Saya sediakan satu tips. Yang pertama, kita perlu kira bucu graf untuk dapatkan tepi sepatutnya untuk pokok bagi graf. Okey, yang kedua, kita akan keluarkan tepi yang dibuang dengan pemberat tertinggi. Kenapa dengan pemberat tertinggi? Sebab kita nak jumlah pokok nanti dengan nilai pemberat yang minimum. Okey, yang ketiga kita akan semak, dan yang terakhir dalam semakan ketiga tadi, langkah 3, jika masih lagi bukan pokok, kita akan pilih tepi yang pemberat minimum untuk dapatkan pokok yang lengkap. Okey, jadi kita lihat langkah pertama tadi. Sekarang kita sedang selesaikan untuk langkah 1 seperti tips yang cikgu beri di sini. Kita akan kira bucu. Kerana perlu ingat pokok kita perlu lukis semua bucu yang ada. Kita tak perlu ubah apa-apa. Jadi ada berapa bucu di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 5 bucu. Sekiranya kita ingin lukis pokok, tepi yang sepatutnya kita lukis hanya ada 4 tepi sahaja. Jadi kita kira ada berapa tepi di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sepatutnya kita perlu melukis tepi 4 sahaja. Yang ada di sini ada 7. Jadi bermakna kita perlu singkirkan 3 tepi. Jadi ini adalah langkah 1. Jadi langkah 2, kita pertimbangkan untuk buang 3 tepi ni tadi. Disebabkan soalan minta kita lukis pokok dengan nilai pemberat minimum, bermaksud kita perlu pilih untuk buang tepi dengan nilai pemberat tertinggi. Jadi kita bandingkan dekat sini. 3 pemberat tertinggi adalah yang pertama 25. Okey. Seterusnya paling besar 25, kita ada 20 dan 19. Jadi kita akan semak. Ketika kita semak bermaksud kita lukis apa yang tinggal. So kita ada P, Q. Okey, bucu harus kekal ya. Kita tak boleh ubah kedudukan bucu. Okey. P. Ubah sikit di sini P kita. Okey, P. Jadi dengan mengambil kira bucu-bucu yang telah disingkirkan, kita akan dapat yang ni. Okey, yang ni, yang ni, yang ni. Okey. Jadi kita semak. Okey, ketika kita semak di sini didapati 1, 2, 3, 4 ada 4 tepi, jadi mematuhi apa yang kita perlukan. Tetapi syarat untuk pokok semua bucu mestilah berkait. Jadi di sini kita lihat bucu P tidak berkait dengan mana-mana bucu atau tidak dihubungkan dengan mana-mana tepi. Jadi bermaksud ketika kita melakukan semakan, apabila bucu P tidak berkait, bermakna ini bukanlah suatu tepi yang kita perlukan. Jadi kita perlu ubah di sini. Jadi untuk kita kaitkan P, kita perlu bucu mempertimbangkan tepi dengan pemberat 25 atau 19 supaya P berkait dengan subgraf yang ada. Jadi 25 dan 19 adalah lebih baik kita memilih 19 di sini. Jadi apabila kita pilih 19, kita akan buang. Jadi kita padam yang ni. Bermaksud kita tak jadi buang 19 sebab kita nak hubungkan P. Tetapi kita akan pilih pemberat yang terberat selain daripada 19, yang paling berat adalah 17. Jadi kita akan buang 17. Jadi
Yang ni kita apabila kita lakukan semakan langkah 3, yang ni kita tak boleh terima kerana ianya bukan suatu pokok. Jadi kita ambil kira yang baru. Jadi kita ada bucu P. Diingatkan setiap bucu kita tak ubah. R T S. Jadi kita lukis yang mana tinggal. Okey, 1 yang ni. Kita ada ni 10 tadi. Sini 19. Okey, di sini 12 dan di sini 14. Jadi kita semak 1 2 3 4, ada 4 tepi mematuhi apa yang kita mahukan dan juga semua bucu dihubung kaitkan. Jadi kita lihat graf kita terhasil dengan pemberat 10 tambah 12 tambah 14 tambah 19. Jumlah pemberatnya adalah 55. Jadi inilah jawapan untuk contoh 13. Jadi ini dah hasil perbincangan kita tadi. Cikgu harap murid-murid dapat menggunakan tips yang diberi sebagai salah satu cara untuk kita memudahkan pemahaman kita bagaimana kita ingin menjawab soalan penyelesaian masalah seperti ini. Sekian saja untuk video pada kali ini. Diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid di luar sana. Sekian, terima kasih.